3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab chapter 3, 4, 5, 7, 8 tu dia macam very basic. Itu adalah basic sebenarnya yang mana awak akan jumpa chapter-chapter tu di dalam chapter-chapter lain tau. So pasal apa diffusion lah, active transport, whatever semua tu kita tak cover. Okay, jadi untuk session kita pada hari ini, kalau awak tengok dekat nota, saya akan cover chapter 12. Okay, tak nak tutup chat ke? Boleh. Sekejap, saya pun yang ni webinar, jadi panelis okey dah okey dah tutup dah. Okey, alright. So, untuk hari ini kita akan mengcover chapter 12 daripada form 4. Kalau kita tengok masa diberi 2 jam, agak-agak sempat tak kita cover semua ni bab 12 ni? Most probably tidak lah kan. Okay, most probably tidak, but we are going to try our best untuk cover. Okay, sebagaimana awak tahu, chapter 12 dia terbahagi kepada 2 topik besar tau. Topik yang pertama adalah berkaitan dengan sistem saraf, nervous system, yang mana kita akan tengok apa otak, kita akan tengok saraf tunjang, spinal cord, kita akan tengok neuron, sel saraf, okey, dan juga tindakan-tindakan seperti tindakan terkawal dan juga luar kawal, involuntary. Itu the first part. And then the second part dalam bab 12 juga adalah tentang sistem endocrine. Betul, endocrine system which is regarding our hormones lah. Jadi ini 2 topik yang besar. So kita tengok macam mana saya memang letak banyak soalan, compilation soalan trial 2019, 2020, 21, 22 ada. Jadi setakat mana kita buat, setakat mana sempat kita buat. Kalau tak sempat, don't worry, saya dah prepare every answer for every question for you. Okay, jadi kalau tak sempat, nanti boleh check lah answer tu dekat lepas kelas nanti. Okay, alright, jadi tanpa melengah-lengahkan masa, boleh ke kita mulakan sekarang? Kalau boleh, say yes, tengok dekat chat semua orang. Yes ke tidak? Boleh. Jom. Sampai pukul berapa ni? Sesi kita adalah 2 jam. Jadi sampai pukul 5 subuh. Don't worry lah. In between kita akan break. Okay, kita akan break juga. Ada orang yang macam masuk waktu solat di awal, dia lambat sikit-sikit gitu. So kita akan break in between. Okay. Alright. So ini bab berapa? Tak tahulah bab berapa. Bab berapa Tak tahu. Cari sendiri jawapan anda. Saya tak nak spoon feed everything. Dah nak SPM, nak kena spoon feed lagi ke? Tak adalah. Okay, right. Jom kita. Oh, by the way guys, sebab sesi kita limited, semalam saya ada seminar dengan Form 5 Science tau. So, diorang ada banyak, bukan nak mengutuk diorang, jangan rakam. Bukan nak mengutuk, tapi banyak soalan yang berulang. Dan soalan berulang tu dia spam dekat chat tau. Jadi, please pay attention because our time is very limited. 2 jam. Kadang-kadang bila saya nak entertain jawapan berulang tu, kesian kawan-kawan awak, dia macam tak sabar-sabar nak pergi ke next question. Semidi duk cerita balik benda yang dah cerita tadi. Okay, so pay full attention for this 2 hour. Boleh ke? Boleh guys. Boleh. Boleh. Okay, so fungi. Tak, ini memang fungi system. Kita bercerita pasal cendawan sekejap lagi. Dia kesalahan orang, dia nampak je kan. 1 jari kita tunjuk dekat orang, 4 jari tunjuk dekat kita balik. Dah. Okay guys, jom kita tengok 12.1 dan 12.2 koordinasi dan gerak balas dan nervous system. Okay, kita terus lompat ke soalan lah. Daripada soalan tu kita ambil peluang untuk revision. Is that okay? Nanti dia tanyalah, "Sir, nota tu boleh dapat ke?" Boleh. Sebelum awak tanya, saya reply, saya jawab dulu. Ya, saya akan bagi selepas kelas nanti. Saya attach macam dalam slide ni. So ada soalannya dan bawah tu ada sedikit-sedikit nota untuk awak rujuk. Okay? Alright, jadi jom. Kita tengok this one from SPP. By the way, saya tersalah tulis tahun. It's not 2019, 20 or 21 macam tu lah. But it doesn't matter lah. So dia kata, rajah menunjukkan sistem saraf periferi. Okay, jadi ini soalan tentang sistem saraf. Jom kita buat revision. Kita nak warm up sikit lah. Kita tengok dekat sini ya. Sistem saraf kita ada berapa jenis? How many types of nervous system? Betul, ada 2. Kalau dia melibatkan kita punya otak dan juga kita punya saraf tunjang, spinal cord. Ini sistem saraf apa Betul, sistem saraf pusat ataupun central nervous system. Kedudukan dia pun dekat tengah kan, center. Okey, kalau dekat tepi, what is the opposite of central? Yes, the opposite adalah periphery. Jadi ini sistem saraf periferi. Jadi sistem saraf periferi terdiri daripada saraf apa? Yang pertama, dia duduk dekat muka kita. Dia sambungkan otak dengan organ deria kita. Mata, telinga, lidah, hidung dan juga kulit. Yes, kita panggil saraf kranium. Perkataan kranium datang daripada ni tengkorak kita. Jadi saraf-saraf tu dia duduk dekat dalam tengkorak kita. Okey, lepas tu kita ada saraf ni. Saraf tu dia bercabang keluar daripada saraf tunjang kita. Biasa ini kita panggil saraf spina, okey, ataupun spinal nerve. Kenapa spina?
spina datang daripada perkataan spine, tulang belakang. Okey. Dan last sekali, dia ada dekat hujung-hujung kulit gitu. Yang ni kita panggil apa? Dia boleh mengesan rangsangan, dia boleh detect the stimulus. Ini benda apa guys? Hujung-hujung tu. Yes, ini adalah reseptor. Betul sekali. Reseptor, nama panjang dia reseptor deria pun boleh juga. Okey. Now kita dah tahu sistem periferi ada 3 ni. Now, sistem periferi kita boleh divide dia kepada 2 pula. Boleh tak sesiapa beritahu dekat saya? Ini yang soalan nak uji awak sebenarnya. Kalau awak tengok dekat sini, dia kata X dengan Y. X dengan X pula. Sorry, saya dah betulkan dekat nota ya. Dekat nota dah betul yang ni Y. Okey. Yes, namanya adalah yang pertama autonomic ataupun bahasa Melayu dia autonomi, dan lagi satu kita panggil soma. Okey, jadi kalau auto pun kita tahu kan something yang berlaku sendiri. Jadi sistem saraf periferi yang autonomic ni dia mengawal tindakan yang luar kawal lah, involuntary. Okey, kalau soma literally means badan tau. Jadi kan dekat sini dia mengawal benda-benda lain dekat badan kita lah, pergerakan tangan, kaki dan sebagainya, which is tindakan terkawal. Okey, NS tu apa? Sorry, NS ialah nervous system. Okey, SS ialah sistem saraf. Bahasa Melayu, sorry, lupa pula nak tulis ya. Sistem saraf autonomi. Wah, macam sejarah pula ya. Apa residen mendapat apa kuasa otonomi. Residen something lah. Okey. Okay, jadi jomlah kita jawab soalan 2 markah je pun. Okey. Jadi dia kata sistem saraf X dengan Y, it doesn't matter. Awak nak anggap X tu otonomi boleh, awak nak anggap X tu sebagai soma pun boleh, tak kisah. Okey. Jadi dekat sini kita kata it can be either way. Awak boleh kata X mengawal tindakan terkawal, or awak kata X mengawal tindakan luar kawal pun boleh. Yang penting, 1 poin ada tindakan terkawal, lagi 1 poin ada tindakan luar kawal. Okey, itu sahaja. So, keyword yang awak perlu ada dekat sini, tindakan terkawal, voluntary action, dan juga tindakan luar kawal, involuntary action. Dah dapat 2 markah. Senang ke senang paper bio? Senang je kan? Okay. Alright. Kawan awak tanya, Adam tanya, perlu tak kita bagi namanya? Very good question. Kalau awak betul-betul confident dengan namanya, silalah beri. Okay. Sebab mungkin awak akan dapat markah jika dia offer markah yang lebih. Tapi in this case kalau awak tengok ya, markah dia memang 2 je pun. Dan awak akan cakap pasal 2 benda. Jadi, it is not necessary. Tidak diperlukan. However, nak letak tak apa. Okay? So, ini rule secara general untuk biologi dan juga subjek lain tau. Kalau awak rasa awak nak bagi point lebih, silakan. But make sure point tersebut adalah betul. Jangan bagi point yang bertentangan, point yang kontradik. Boleh okay. So, autonomi ni dia kontrol apa? Autonomi ni dia kontrol benda-benda yang luar kawal lah, seperti heartbeat kita ataupun pengembangan dan pengecutan salur darah, benda-benda gitu. Termasuk refleks juga boleh juga. Okay. Alright. Jadi dah siap soalan 1. So, confident tak untuk dapat A dalam biologi? Wah, terus confident je soalan 1. Okay. Dekat chat tadi ada 2-3 orang tanya ini chapter berapa. Saya buat tak nampak je. Tengoklah ni nak bawa. Tengoklah nota. Dekat nota kan ada terpampang tu chapter berapa. Okay. Alright guys. So, settle soalan 1. Boleh kita gerak kepada soalan yang kedua? Boleh Okay. Jom. Apa beza? Okay. Kawan awak tanya, ini soalan yang berat untuk, bukan berat, maksud saya kena entertain soalan ni sebab takut dia salah faham. Dia tanya apa beza saraf tunjang dengan saraf spina. 2 benda yang sangat berbeza umpama langit dan bumi ya. Saraf tunjang, dia sebahagian daripada sistem saraf pusat. Dia duduk dekat dalam kita punya tulang belakang kita. Dilindungi oleh kita punya vertebra kita. Jadi saraf tunjang dia yang warna kuning tu. Okay? Now, saraf spina, dia adalah cabang. Dia cabang yang keluar daripada kita punya saraf tunjang kita. Boleh So saraf tunjang ni is a group of nerve. Dia adalah sekumpulan sel-sel saraf yang duduk dekat dalam tulang belakang. Okay? Saraf tunjang tu neuron. Semua neuron tak? Semua neuron. Neuron adalah nama lain kepada sel saraf. Okay, so kita nak fancy sikit sebab kita student bio kan. Kita panggil lah neuron. Okay, tapi semua ni adalah neuron. Boleh Alright. Okay. Jadi dah itu sikit sebanyak. Nanti don't worry, saya akan bagi ni dekat awak. Saya akan attachkan ni dekat dalam jawapan Okay, autonomi luar kawal. Ya, Akmal, benar sekali. Okay, jom kita gerak kepada soalan kedua. Shall we? Soalan kedua, cerita pasal otak. Awak perasan tak? Soalan pasal otak sebenarnya jarang keluar, kan? Saya cuba tengok analisis tahun 2019, 20, 21, 22 actually jarang keluar. Tapi yalah, walaupun otak ni kadang-kadang student kata, susahnya otak banyak benda. Kalau kita tengok sebenarnya otak tak banyak pun, kan? Berapa total structure yang awak kena ingat untuk otak?
Okey. Yang ni ataupun nanti saya bagi dekat awak. Jom kita buat revision dahulu ya. Okey. Yang pertama, the largest part of the brain. Yang ni kalau kita tengok dia mengawal tindakan terkawal seperti berlari. Awak tengah belajar, guna bahagian ni. Emosi awak nak kontrol. Saya tak boleh bersedih, saya perlu gembira. Semua tu melibatkan bahagian otak ini. Dia namanya adalah cerebrum. Okey, itu bahagian otak yang pertama. Okey, kita gerak sikit. Belakang kepala. Apa perkataan saya sebut? Belakang. So kalau belakang ini adalah cerebellum. Yang ni jangan confuse ya. Student kadang-kadang confuse. Yang mana satu cerebrum, yang mana satu cerebellum. Awak ingat belum untuk belakang. Belum untuk belakang. Sebab dia duduk dekat kawasan belakang kepala. Okay. Now, awak tengok dua ni. Dua gambar ni untuk memudahkan ingat. Pertama, katakan awak berdiri dengan sebelah kaki. So, bila berdiri sebelah kaki, perasan tak? Tangan kita akan bergerak automatik. Kita punya pinggul pun bergerak-gerak sikit. Kaki gerak sikit sebab nak balancekan badan kita. Badan pula. Balancekan badan kita kan. Jadi, waktu tu sebenarnya kita tengah duk on kita punya cerebellum. Jadi, dia mengekalkan keseimbangan badan kita. Okay? And lagi satu. Cuba tengok situasi kita nak memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Berapa banyak organ dan otot yang kita guna. Kita guna mata, kita guna jari, kita guna tangan dan itu dan ini kan. Kita mengkoordinasi. Apa maksud coordinate? They work together. Dia orang bekerjasama untuk menghasilkan satu gerakan yang kita kata precise ataupun tepat. Okay? Kalau tak masuk, kita buat apa? Kita siapa yang pernah tolong mak dia jahit tahulah kan, kalau jarum tak nak masuk dalam lubang tu kita macam kita nyap dia sikit kan. Kenapa kita kena letak air? I don't know, I follow my mom. Letak air dia sikit gitu. Nak bagi dia tajam ya. Benar orang kata lidah itu tajam, kena tu dia jadi tajam. But anyways, selain tu juga, katakan awak tengah duk main badminton. Ketika kita main badminton kan bola tu datang, mata kita tengok bola, tangan kita ready nak pukul, kaki kita nak gerak ke mana. Nampak tak? Semua organ dalam badan kita, they work together. Inilah maksudnya koordinasi. Boleh Okay. Jadi itulah yang dikontrol oleh cerebellum. Okay. Alright, move on. Next. Kita ada dekat sini. Yang ni dia duduk sebelah dengan saraf tunjang. This is actually a part of our spinal cord. Saraf tunjang kita dia ada atas sikit. Ini apa? Bukan hypothalamus. Hypothalamus dia berkawan dengan dua biji ni. Yang ni lah hypothalamus. Yang ni kawan dia dua biji tu. Yang ni medulla, betul. Ini adalah medulla oblongata. Very good. Okay. So medulla oblongata basically benda-benda yang luar kawal lah. Bernafas, bersin, batuk, denyutan jantung, peristalsis, basically all the tindakan luar kawal ataupun involuntary. Okay. Alright, now moving on. Saya cepat sikit tau because ini adalah revision pantas. Okay, moving on. Yang ni. So, yang ni yang saya kata dua yang berkawan because they work together tau. Yang dua ketul dekat sini ni, actually dia ni sebahagian daripada endokrin kita. Ini kelenjar pituitari, betul. Okay. Later ada soalan pasal pituitari, nanti kita tengok dia kontrol organ endokrin lain semua tu. Okay. Alright. Dan pituitari ni sebenarnya dia dikontrol oleh hypothalamus. Dah terbagi tahu jawapan. Okay. Yang atas kawan ni adalah hypothalamus. Okay. So hypothalamus ni basically chapter 13 banyak. Chapter 13 iaitu tentang homeostasis lah. Kita punya nak kawal atur kita punya blood glucose, kita punya carbon dioxide concentration dan sebagainya. Okay. Alright guys. Jadi saya memang ada soalan je. Tak. Yang ni adalah nota tambahan sebenarnya which saya akan bagi selepas kelas ini. So jom kita akan tengok dekat sini dia punya jawapan dia. Jadi state the function of region Y. So region Y dekat sini merujuk kepada cerebellum kita. Okey, jadi kalau cerebellum macam saya cakap tadi keyword dia koordinasi. By the way, dalam kelas ni I'm gonna focus more on the keyword sebenarnya sebab student kadang-kadang tanya macam mana kita nak ingat kan. One of the ways to ingat dan hafal adalah untuk fokus kepada keyword. Okay, sebab saya tahu awak form 5 bio, student pandai-pandai kan. You are able to construct the sentence on your own. Betul tak? Awak boleh construct ayat sendiri. Cumanya you need to have the keyword dalam kepala awak. Then only you can construct the ayat. Betul tak? Setuju tak? Ke tak setuju? Tak setuju tak apa, saya okey je. Setuju. Okay. So fokus dan highlight on the keyword. Okay. Jadi dan lagi satu, balance lah, mengkoordinasi dan juga keseimbangan. Okay. Alright. So kalau tulis keseimbangan salah ke? Taklah. Itu ada mengawal keseimbangan, tak salah. Betul. Okay. Koordinasi tu apa, sir?
Tadi saya dah cerita dah koordinasi tu. Bagi 2 contoh lagi. Contoh duk kembang-kembang benar apa semua. Koordinasi maksud dia, kita bagi kita punya organ, anggota badan kita bekerjasama together. They work together untuk menghasilkan pergerakan yang tepat ataupun precise. Boleh itu masuk koordinasi. Okay, alright. Jadi yang seterusnya adalah Z lah. Z merujuk kepada dekat sini, which is apa guys? Dekat sini, sambung dengan kita punya spinal cord dekat sini. This is our medulla oblongata. Betul. Jadi kalau medulla, dia involuntary action lah, okay? Ataupun reflex action. Reflex adalah sebahagian daripada involuntary. So kalau macam ni contoh kan, marking scheme, awak tulis involuntary pun kita bagi markah, awak tulis control reflex action pun dapat markah juga. Okay, tindakan luar kawat ataupun tindakan reflex. Dah. Waalaikumsalam Hima, baru balik sekolah, maaf lambat. Tak apa Hima, saya maafkan awak. Okey je, kita pun baru start baru dekat soalan 2. Okey guys, jom kita gerak kepada soalan B boleh? Okey, soalan B dia kata dekat X ni apa guys again? Bagi tahu dekat saya, X tu benda apa? Bahagian paling besar. Ya, cerebrum. Cerebrum kita kalau tengok bahagian dia berlipat-lipat, betul tak? Jadi kenapa dia berlipat-lipat? Ya, dekat sini ada disebut dalam buku teks satu ayat je sebenarnya, okey? Jadi dekat sini kalau kita tengok 2 markah. So I want to see your keyword. Yes. Luas permukaan, surface area, betul. Lagi satu point, dia suruh awak terangkan, jadi kena ada 2 point. Ya, untuk memuatkan lebih banyak neuron. Very good. Okay, jadi point yang pertama, untuk meningkatkan total surface area, jumlah luas permukaan. Forward, untuk memuatkan lebih banyak neuron. Okay, nak panggil sel saraf pun boleh, nak panggil neuron pun boleh. Saya tak perlu cakap ke X tu apa. Okay, again, dalam exam, kalau awak tengok ya dekat sini, dia suruh terangkan, which dia dah bagi 2 markah kan. As you know, terangkan, you mesti ada sekurang-kurangnya 2 point untuk fakta dan juga penerangan. So, memberitahu namanya adalah unnecessary, tidak diperlukan. However, macam saya cakap awal tadi, jika awak nak bagi dan awak confident, boleh, you can. Bagi tahu X ialah cerebrum, titik, lepas tu baru awak terangkan. No problem. Okay, alright. Sirs, kalau kita sebut sel neuron boleh ke? Dia either sel saraf atau neuron. Tapi kalau awak sebut sel neuron, dia tak salah. It doesn't really matter. Dia bukan dosa yang besar. It's okay. Okay? So, boleh ke buat dalam satu ayat sahaja? Boleh awak. Untuk menambahkan jumlah luas permukaan supaya memuatkan lebih banyak neuron, tak apa. Boleh, tak ada masalah. Okay? However, you want to present your ayat, okay, nak gabungkan ayat dan sebagainya, it's totally up to you. Boleh So, boleh tulis dalam point ke? Okay, inilah soalan saya nak jawab untuk for this question. Dan ini apply untuk soalan yang lain. Nak tulis dalam points boleh, but make sure setiap point awak tu dia adalah ayat yang kita kata sempurna. Dalam bahasa Melayu, apakah takrifan ayat sempurna? Dia ada subjek, dia ada predikat. Betul tak? Tak betul. Maksud saya, bila pembaca dia baca, dia dapat apa yang awak cuba nak masukkan dekat sini. Okay? Jadi, for this particular case, untuk menambahkan jumlah luas permukaan, titik, dia ayat yang sempurna. Sebab dah ada subjek dan juga predikat. So, awak boleh sambung ayat seterusnya dekat sebelah dia, macam karangan, atau dekat keyboard awak bayangkan awak tekan enter. Awak tekan enter dan awak sambung dekat bawah. Boleh, tak ada masalah. Okay. So, sekian saja pesanan daripada Hamidi Kirana ya, tentang bahasa Melayu. Okay. Alright guys, jadi dah cukup soalan 2 cerita pasal otak semua ni. Nanti saya attach dekat dalam jawapan. You can use this as your note. Boleh So, jom tanpa melengahkan masa kita gerak ke soalan yang ketiga. Boleh? Jom. Okey. Mizat dekat Turki. Saya pergi Turki last year. Sangat-sangat best. Antara negara saya rasa macam nak sangat pergi balik. Seriously. I don't know why. Sekejap minum sekejap. Kenapa? Okey. Kita kan dah jalan selama lebih kurang 35 minit. Just selingan sikit lah. Masa saya pergi Turki tu, saya buat road trip tau. Sewa kereta, drive sendiri, total lebih kurang 5,500 km within 8 days. Dan saya drive pergi ke dia punya negeri dalam Turki tu. Setiap negeri tu berbeza dia punya muka bumi dia. Ada bahagian yang gunung bersalji, ada bahagian yang gua-gua macam tu, ada bahagian yang dia bukit dibuat daripada sodium carbonate. So it's really different. Every tempat you pergi different. Kalau nak tengok boleh check saya punya IG. Bukan nak tak payah follow. You can check my IG, saya ada post banyak pasal Turki last year. Okay. Lagi best dari Japan ke? Every countries ada dia punya attraction dia sendirilah sebenarnya. Japan saya dah pernah pergi 2 kali, baru je pergi bulan lepas bawa budak-budak sekolah pergi. Okay, anyways, dah. Jom kita gerak kepada soalan yang ketiga. Let's go.
Okey, soalan ketiga. Sebenarnya kan soalan ni lebih kepada chapter 13, tetapi dia ada dalam chapter 12 juga. Benda ni student banyak tak dapat markah. Sebab tu saya letak soalan ni sebenarnya nak bagi awak ingat dan tidak mengulangi kesalahan calon yang lepas. Jom kita tengok. Okey, dia kata, Raja menunjukkan organ yang terlibat dalam regulation tekanan separa gas karbon dioksida. Yang ni actually bab 13 homeostasis. Betul tak? Tapi dekat sini, cuba tengok dia kata, namakan reseptor X. Okey, jadi reseptor X adalah reseptor yang dijumpai dekat kita punya medulla oblongata. Okey, now, kalau bab 12, kalau awak tengok buku teks awak, yang ni saya ciluk daripada buku teks, dia senaraikan reseptor semua ni. Yang mana terlibat dengan carbon dioxide? Yes, Adam kata chemoreceptor. Betul, chemoreceptor. Chemoreceptor dia mengesan perubahan bahan kimia. In this case, kalau carbon dioxide sebenarnya ciluk daripada buku teks, dia senaraikan reseptor semua ni. Yang mana terlibat dengan carbon dioxide? Yes, Adam kata chemoreceptor. Betul, chemoreceptor. Chemoreceptor dia mengesan perubahan bahan kimia. In this case, kalau carbon dioxide sebenarnya relate dengan bahan kimia apa? Molekul apa? Or ion apa sebenarnya? Betul. Dia sebenarnya melibatkan ion hidrogen. Yes, okay. Proses dia panjang. CO2 dissolve dalam air. Lepas tu dia jadi acid karbonik. Lepas tu dia mengion whatever semua tu kan. So that one is in chapter 13. Okay. Now, apa yang saya nak fokus kat sini adalah kita tahu itu chemoreceptor. Tapi dekat dalam soalan ini, kalau awak jawab chemoreceptor sahaja, dia jadi salah. Tak dapat markah. Cuba teka kenapa. Apa jawapan yang lebih tepat? Jawapan dia adalah ini. Chemoreceptor pusat. Calon wajib sebut perkataan pusat. Kenapa? Sebab kita ada lagi satu chemoreceptor yang terletak dekat ni blood vessel yang bawa darah dari jantung pergi ke otak, carotid artery ni. Okay. Jadi dekat arteri ni ada juga chemoreceptor. So, apa lawan kepada pusat? Tadi soalan nombor 1 kita dah sebut. The opposite of central, periphery. Jadi, kalau dia tunjuk reseptor tu berada dekat arteri kita, itu adalah chemoreceptor periphery. Peripheral chemoreceptor. Baroreceptor pun dekat sini juga awak. Kita dekat arteri kita ni is called artery carotid. I think ni sorry. Yeah, here. Okay. So this is our carotid artery ataupun arteri karotid yang bawa darah dari jantung naik pergi ke otak. Kita boleh jumpa chemoreceptor dan juga baroreceptor. Boleh Baroreceptor dia detect perubahan tekanan darah kita, blood pressure. Boleh Okay. Jadi, so this is something untuk kita ingatlah supaya kita pay attention. Kalau soalan tunjuk dekat sini, jangan lupa letakkan perkataan periphery. Kalau dekat otak, it's pusat. Boleh? Okay. So, this question considered done. Okay. Jadi, B nyatakan fungsi reseptor X tu pula. So, tadi pun awak dah jawab dekat chat. Very good. Dia detect ataupun mengesan perubahan ion whatever semua tu kan. Okay. Jadi, you boleh present jawapan awak beginilah. Mengesan perubahan kepekatan ion hidrogen. Okay. Or, awak tak nak sebut ion hidrogen, awak nak kata perubahan nilai pH. Boleh, tak ada masalah. Okay. So, nak kata dalam darah boleh ataupun dalam bendalir cerebrospinal ni lah. Yang ni dalam buku teks pun dia tak tekankan sangat. Kalau kata awak rasa macam tak nak burden kepala awak untuk ingat perkataan bendalir cerebrospinal ni, you nak sebut nilai pH dalam darah pun dah boleh diterima. Okay, sebab tu dia letak slash begitu. Okay, alright. So, 1 markah je. Tak perlu panjang-panjang. So, kalau hidrogen tulis H2, salah Rania. Tak boleh. Hidrogen H2, ni nak jadi apa ni? Tadi cikgu BM, sekarang nak jadi cikgu kimia pula ya. H2, ini sebenarnya dalam bentuk apa guys? Molekul ke, ion ke ataupun atom? Ini adalah dalam bentuk molekul awak.
dalam kita punya darah, mana ada molekul hidrogen? Tak ada. Okey. Dalam darah kita ada ion hidrogen. Dia ada ion hidrogen. Okey. Bekas guru muda kimia. Betul Adina, guru muda kimia ni ya. Form 4 dengan form 5. Okey. Okey. Alright, jadi to answer your question, no, it is wrong kalau awak tulis H2. By the way, dalam biologi, elakkan guna short form untuk kimia punya stuff. Contohnya, air, awak tulis H2O. Carbon dioxide, awak tulis CO2. I would say elakkan. Tulis yang penuh. Okay? Alright. Okay, jadi soalan B, I would say settle. Boleh kita gerak kepada soalan C. Sekejap, soalan C saya lupa padam jawapan. Takut nampak. Tidak, saya padam dulu. Okay. Okay, dia kata, labelkan medulla oblongata. We all know medulla oblongata dekat sini, di mana reseptor X tu dijumpai kan. However, how do we label it? Itu menjadi persoalan. Okay. Now, ada calon dia label begini ya, dia label begini. Itu dapat markah tak? Tak dapat. Reject. Dalam biologi, you tak boleh guna arrow untuk melabel. Salah. Okay. So itu itu satu yang salah. Lagi, contoh awak label begini. Betul ke salah begini? Salah. Dalam biologi, awak tak boleh cross dengan label lain. It is wrong. Okay. Jadi itu dua syarat utama untuk melabel. Ini kena ambil tahu sebab benda ni sebenarnya dalam Form 4 Chapter 1. Form 4 Chapter 1 ada bahagian biological drawing ataupun lukisan biologi kalau awak masih ingat. Jadi dalam biological drawing tu ada syarat-syaratnya sebenarnya. Okay? Jadi kan kadang-kadang soalan simple begini kita macam tak pay attention, dah hilang markah. Okay? So senang je. Buat satu garis lurus, tak payah arrow, tak boleh cross label lain. Settle. Begitu saja. Dan jangan lupa label lah. Label namanya dah siap. Okay. Part label ni terus teringat Amali. Padahal seronok kan semua Amali. Dengar-dengarnya kata bio Amali yang paling senang je. Kan sebab you guys macam sangat ready dengan bio because kimia dengan fizik kan guided. So kita tahu alamak. Dan bio mesti unguided. Apparently memang unguided pun kan. Terkejut kena lukis. Daripada dia suruh tulis procedure, which one do you prefer? Kalau saya lukis sebenarnya kan. Kalau tulis procedure, pemeriksa tengok apa dia tulis ni, lukis boleh tak? Kan kita pun kadang-kadang dekat internet kan. Macam dia merepek apa, lukis boleh tak nak faham macam tu kan? Okay. But alhamdulillah lah, I would say alhamdulillah, the amali for bio is very very easy kan. Ada student kata, kenapa tak ada soalan kebat langsung so? Dia punya riak lah. Ada ya soalan kebat. Tak perasan. Dia tak perasan soalan kebat. Tahu tak soalan kebat yang mana? Yang dia kata apa berlaku kalau penghadang barrier tu tak diletakkan. Kebat lah tu. So apa suhu air tu akan jadi lagi rendah ke akan jadi lagi tinggi? Loh, tiba discuss je. Nanti salah dia dah risau. Tak payahlah, tak nak discuss. Okay. Alright, dah cakap. Okay, dah siap untuk soalan ini. Right. So yang ni more of this akan di-cover dalam homeostasis chapter 13. Settle soalan 3. Shall we move to the next question? Jom. Okay. Soalan dia minta ramalkan nilai tenaga. Yang mana tu ramalkan nilai tenaga? Awak negeri mana tu? Yang ni SPM tak ada negeri-negeri je dah kan. Hari tu that real actual SPM kan. Mana ada apa yang dia kata roti disapu dengan mentega tu okey, ramai yang tak perasan lah ni. Ada soalan dia kata apa berlaku kalau roti yang disapu dengan mentega, perubahan kepada nilai kalori. Dia ada dekat muka surat belakang. Ramai tertinggal. Tak apalah, it's okay. 2 markah je. 2 markah. Cuak tak. Tak ada soalan tu. Gurau je. Okay guys, sekarang pukul 3.52. Awak nak break pukul berapa? Kita break pukul 4 sekejap lagi. Boleh pukul 4 sekejap. Tak ada soalan tu, tak ada. Okay, jom kita gerak kepada soalan nombor 4, boleh ke? Okay,
So soalan nombor 4, yang ni awak kena kenal rupa bentuk neuron-neuron kita. Okey, jom kita tengok dekat sini. Kenal ke tidak ni 3 jenis neuron kita ni? Okey, kita ambil yang paling senang. Yang dia punya axon macam tak ada langsung. Yang ni neuron apa? Dia relay neuron ataupun bahasa Melayu dia neuron geganti. Okey. Dalam previous syllabus dia dipanggil sebagai interneuron. Inter means perantara lah, in between. So kalau kata awak tertengok soalan latihan yang lepas-lepas, awak nampak perkataan interneuron, it is basically neuron geganti. But this is the formal, bukan formal, official name untuk KSSM. Okay. Tidak salah kalau tulis interneuron, tetapi saya merecommend untuk gunakan official nama syllabus kita. Okay. Alright, now yang ni kalau dia punya badan dia, badan sel ataupun sel body dekat tengah-tengah, yang ni apa? Ya, kalau sel badan dia duduk dekat tengah-tengah, ini adalah neuron deria ataupun sensory neuron. Ada nama lain. Apa nama lain dia? Ada lagi satu nama. Apa? Afferent dengan efferent tu. Ya, okay. So kan kita ada dua A dengan E. So neuron ni dulu yang akan produce impulse. Jadi huruf A dengan huruf E, huruf A dulu kan. Jadi ini adalah afferent neuron. Okay. Manakala last kali dekat sini kalau kita tengok, dia punya axon lagi panjang. Dia punya badan sel duduk dekat hujung. Ini motor neuron. Kalau yang ni afferent, yang ni adalah efferent. Okey, jadi kalau awak tak nak confuse, awak ingat huruf A dahulu baru huruf E. Okey? So effector tu apa pula? Effector merujuk kepada organ ataupun otot kita yang menjalankan gerak balas. Okey, otot ataupun kita punya ni yang menjalankan gerak balas. Okey? Alright. Okey, jadi jom kita tengok dekat sini. Makanya neuron X tu apa jawapan dia guys? Dia suruh namakan sahaja, very simple. Ini trial negeri 2022, saya just copy paste, lepas tu saya baca alamak terlupa negeri mana. Jadi kita kata ini negeri pasir berdengung lah. Saya tak ingat apa Okey, ini apa? Ya, ini adalah neuron motor, betul. Okey. Manakala untuk Y dekat sini, sel body dia tengah-tengah, neuron deria. Okay, very simple and straightforward. Nyatakan peranan. So peranan ni basically awak just fokus kepada dia hantar impulse tu dari mana ke mana, itu sahaja. Okay, dia memang dia hantar impulse, but awak kena bezakan from where to where. Okay, jadi dekat sini kita tengok dahulu untuk X. X kan neuron motor. Jadi kalau motor dari mana ke mana dia ambil daripada, kalau kita tengok dekat sini, motor ni dia akan ambil daripada interneuron, which interneuron kita boleh jumpa dekat mana sebenarnya? Where can we find interneuron ataupun neuron geganti dalam badan kita? Central nervous system. Betul. To be exact, dekat kita punya saraf tunjang. Yang ni yang ada dekat dalam saraf tunjang kita. Nanti ada soalan pasal saraf tunjang kita cover Okey, jadi jom kita tengok contoh jawapan dekat sini. Jadi awak kata neuron X memindahkan impuls, nampak tak? Dari saraf tunjang, or awak nak sebut interneuron tu, neuron geganti. Boleh. Okey, ataupun nak sebut dua-dua. Memindahkan impuls dari neuron geganti yang berada dalam saraf tunjang pun boleh juga. Okey, pergi ke effector. Effector yang kawan awak tanya tadi itulah organ kita ataupun muscle kita yang menjalankan gerak balas. Okey. Fakihah tanya, kalau sebut saraf pusat boleh ke? Fakihah, dalam bio, if you can specify your answer, kalau awak boleh detailkan dan spesifikkan lagi jawapan awak, sila spesifikkan. Okey. Ya, saya faham dalam buku teks dia tulis sisi saraf pusat, but we are talking about exam now. Okey. Dan buku teks kadang-kadang memang dia bagi general statement. Okey. Alright. But it is not wrong. Cuma we are practicing writing a more accurate answer. Begitulah. Okay. Alright, moving on. Jadi untuk neuron Y, neuron Y beginilah. Dia daripada reseptor pergi ke saraf tunjang. Okay. Alright, keyword. Impulse, saraf tunjang. Sebenarnya macam semua kena highlight kan. Neuron geganti effector. Kadang-kadang saya tengok student saya duk buat revision.
Kuningnya nota awak ni, apa je perkataan dia tak highlight? Dia tak highlight perkataan dan dengan atau je. Yang lain semua dah highlight. Okay, memang ada certain soalan, kadang-kadang macam semua benda penting sebenarnya, kan? Okay, so ini lah. Impulse daripada spinal cord, relay neuron ke effector. Okay, ni impulse receptor ke saraf, tunjang, neuron ke dah jadi macam kuat menjawab pula. Highlight je semua benda, ya. Okay. So kalau cakap impulse sahaja, tak cakap nerve electrical impulse, betul ke? Boleh. Awak boleh cakap impulse sahaja, boleh. Panjang dia impulse deria, ataupun impulse saraf, impulse saraf ataupun nerve impulse, itu pun boleh lah. Okay. Alright. So, relay neuron dengan spinal cord sama ke? Relay neuron boleh dijumpai di dalam spinal cord. Remember, spinal cord merujuk kepada sekumpulan, there are hundreds of them. Sekumpulan neuron yang berada dekat dalam kita punya tulang belakang. Itu dipanggil spinal cord. Jadi dalam beratus-ratus tu, some of them adalah interneuron lah ataupun neuron geganti. Okay, alright. Impuls saraf dengan impuls elektrik sama ke? Sama, Hazira. Cumanya dalam peringkat SPM, saya jarang sebut impuls elektrik because awak tak belajar detail lagi. What does it mean by electrical impulse? Benda ni awak akan cover dalam after SPM. Peringkat matrix dengan STPM. Okay? So, electrical impulse tu dia sebenarnya is something to do dengan voltage. Dah cikgu fizik pula sekarang ni. But yeah, dia ada perbezaan voltage antara dekat plasma membran neuron tersebut. Sebab tu kita panggil electrical impulse, which I'm not gonna explain further benda tu. Tak perlu lagi lah. Okay, alright. But yeah, seriously, you can Google kenapa dipanggil electrical impulse. Dia pasal perbezaan voltan. It's a voltage difference. Okay, alright. Anyway, dah cukup. Take away point daripada soalan ni adalah awak kena kenal rupa bentuk sel-sel neuron kita dan juga namanya dan juga fungsinya. Boleh, So, consider soalan 4 settle. Okay, settle. Alright, jadi dah pukul 4. So, seperti mana yang awak kata tadi, nak break sekejap kan? Boleh kita take a break. Sebab lepas ni soalan dia macam agak sikit. Sebab dia dah mula melibatkan neuron, melibatkan spinal cord, effector, whatever receptor semua ni lah. So, let's take about 2 minutes break saja untuk kita digest, bernafas sedikit. Saya tak salih boleh. Saya prefer awak snapshot je dulu ataupun nanti check lepas kelas. Boleh tak? The answer dia. Okay? Sebab bio dia panjangkan jawapan dia. So, kalau nak tunggu salin nanti dia memakan masa. Okay? A bit confusing white dengan grey matter. Boleh. Nanti saya masukkan benda tu sekali. Ada. Saya dah letak dah kat sini. Answer dapat dekat mana, sir? Answer dekat apps juga. Dekat bahagian replay kan. Dekat bahagian replay dia tulis download answer. Ataupun dekat notes bank pun ada juga. Sekejap Minum sekejap. Weh, benar. Saya rasa saya bercakap sama 45 minit non-stop ni. Baru perasan dah. Oh, lupa timing masa. Dekat atas ni ada timer. So, saya nak klik timer sekejap. Okay. Green tea ke? This is a matcha latte. So, trial Selangor yang trial Selangor saya tak tengok lagi. La ilaha illallah. Saya tak habis semak lagi student saya punya soalan. Kononnya promise nak bagi esok dekat dia orang. Ada tak 5 beta dekat sini? Ada tak 5 beta? Tak start lagi. Kenapa saya tak start? Sebab duk fokus dekat awak lah. Duk fokus dekat preparation untuk seminar ni sebenarnya. It is a lot of work. Nak compile soalan trial 3-4 tahun ikut topik, it is not an easy task sebenarnya tau. Kena selap satu-satu cari gitu. So, hargailah guru. Guru ni kan umpama lilin kan. Membakar diri, menerangi hidup insani kan. Tak adalah guru je. Okey je. Yang penting awak boleh cemerlang SPM ni. Okay guys, dah pukul 4:02 minit. Bolehkah kita mulakan sekarang? Shall we? Boleh Boleh. Okay, jom.
soalan number 5 guys. We are on question number 5. So this is a SBP again. So Raja menunjukkan pengantaran impuls bagi tindakan refleks. Okey. Jadi dekat sini kalau kita tengok tindakan refleks jap. Tindakan refleks kejap lagi kita akan cover lagi detail. Cuma dekat sini nak introduce awak dekat kedudukan kita punya neuron tadi tu. Dekat mana neuron deria? Dekat mana neuron motor? Dekat mana neuron geganti? Relay neuron. Okey? Jadi dekat sini kalau kita tengok ini adalah kita punya jari. Dekat jari kita kan ada kulit kita ada reseptor kan. Jadi reseptor adalah sebahagian daripada deria kita lah. Makanya neuron T adalah neuron motor ke, neuron geganti ke, neuron deria. So obviously this is our neuron deria sensory neuron. Straightforward. So awak ingat kulit kita ada reseptor, kulit kita organ deria. Jadi ini adalah neuron deria sensory neuron. Okay. Now, yang ni adalah kita punya otot kita. So otot ataupun muscle bila dia contract, dia menghasilkan pergerakan. So pergerakan is motor. Motor means bergerak lah. Jadi yang ni obviously neuron motor. Okay. Jadi neuron motor dia akan bersambung dengan effector. So this is our effector. Effects means dia punya hasil dia. Gerak balas yang terhasil. Response that is being produced. Okay. Now, tengah-tengah ni kalau kita zoom in, nampak tak? Ada neuron kecil dekat situ. Dia antara neuron deria dengan neuron motor kita. So, that is our neuron geganti. Relay neuron. Okay. Jadi, ini adalah kita punya saraf tunjang kita. Okay. Remember, dekat struktur saraf tunjang kita, tiba-tiba ada satu bahagian yang gemuk kat sini ni. Yang ni kita panggil apa? Okey, yang ni adalah apa ni? Yes, ini adalah kumpulan singa. Okey, namanya adalah kumpulan. Ni student saya ni dia buat geng tu kumpulan, lion tu singa, kumpulan singa. Okey, ini kita panggil sebagai ganglion. Apakah itu ganglion? Kalau kita tengok neuron deria, sensory neuron, dia punya badan sel dia kan duduk dekat tengah-tengah. Jadi ganglion tu merujuk kepada sekumpulan badan sel, like literally a gang of sekumpulan badan sel berkumpul dekat situ. Sebab tu dia jadi kembung sikit. Boleh So kumpulan singa lah dekat situ. Okay. Alright. Jadi kalau kata awak terconfuse, alamak yang mana satu neuron deria, yang mana satu neuron motor, awak cari dia punya ganglion. Ganglion ni merujuk kepada neuron deria. Okay, alright. Jadi guys, dekat sini jom kita tengok namakan neuron S dan juga T. Jadi S ialah motor neuron dan T adalah neuron deria. Nak sebut efferent, afferent pun boleh. Okay. Alright. So sel body dengan body cell, saya faham. Kalau neuron itu adalah sel body, ini hukum DM. Tahu kan hukum DM? Hukum diterangkan dan menerangkan. Goreng pisang, pisang goreng, dua benda berbeza ya. Jadi Faiza, sel body dengan body cell, dua benda yang berbeza. Make sure bila awak tulis benda tu, fikir balik. Adakah saya menulis dengan betul? Okay. Alright. Jadi, let's move on. Tapi betul, itu kalau student yang ambil English, memang dua tu benda yang mengconfusekan. Cell body dengan body cell. Saya pun kadang-kadang tersilap sebut. Okay, moving on. Yang ni. Yang ni, soalan ni, dia tak ada dalam buku teks. Perbezaan neuron. So, you kena usah. You kena tengok benda tu dan you kena analyse sendiri. So, I would say, soalan perbezaan memang soalan kita kata antara yang high ataupun medium high punya soalan lah. Jadi dia kata perbezaan neuron S dengan neuron T dari segi struktur dan juga fungsi. Okay, let's talk about structure dia dulu. Okay, kita tengok balik dua neuron ni. Antara ini dengan ini, apa beza dia orang? Ya, betul. Liao Shan kata kedudukan sel body ataupun dia punya badan sel dia. Kalau yang ni sel body dia duduk dekat tengah, yang ni sel body dia duduk dekat hujung. Very good. Okay. Lagi? Apa lagi boleh? Apa lagi?
Yes, we can talk about the axon. Axon tu dia punya ekor dia. So generally motor neuron punya axon adalah lebih panjang. It is actually longer daripada neuron deria. Betul sekali. Okay, apa lagi? What else can we talk about? In terms of structure, not yet function. Kedudukan you boleh cerita kedudukan dia kalau badan sel neuron deria. Tadi kita kata ni sekumpulan ni duduk dekat mana guys? Dia jadi kembung, dia jadi gemuk gitu. Kita jumpa kat mana? Ya, kita jumpa dekat ganglion. Betul. Tapi kalau motor neuron kita jumpa dekat mana? Motor neuron kita jumpa dekat mana? Okay? Bukan dekat otot. Ya, betul Kaisha. Kita jumpa dia dekat cirim kelabu. Okay. Now, kejap lagi saya cerita dekat awak. Cirim-cirim kelabu, cirim putih apa semua tu So, kita nak settlekan soalan ni dulu ke ataupun kita nak tengok terus structure spinal cord kita? Kita tengok structure spinal cord lah. Sebab student ada tanya tadi, akar-akar tu benda apa, sir? Jirim-jirim tu benda apa? Kita tengoklah ini dulu. Okay, now, first, dekat sini kalau awak tengok ya, yang ni adalah kita punya reseptor kita. Kenapa saya kata ini reseptor? Cuba tengok neuron dia. Neuron dia ada gemuk kat situ. Jadi kalau ada gemuk, ada ganglion dekat situ, maka ini adalah neuron deria dan ini adalah reseptor kita. Okey, jadi yang tengah ni pula, yang ni adalah neuron geganti, relay neuron, dan yang ni yang pergi dekat kita punya otot dekat sini, ini adalah neuron motor. Okey, very good. Now, dekat sini yang kita duk sebut akar-akar tadi tu, yang ni sekejap apa ni. Okey, first of all, dia orang ni kalau kita tengok neuron ni terkeluar daripada kita punya saraf tunjang kan. So this is our saraf tunjang, this is our spinal cord, dan neuron ni dia bercabang keluar. They branch out from the saraf tunjang. So both of them are saraf spina, spinal nerve. Okay? Jadi saraf spina, spinal nerve dekat sinilah mengandungi neuron motor dan juga neuron deria. Setakat ini boleh follow ke tidak dia punya structure dia? Boleh So this is spinal cord and this is branch out, kita panggil spina. Okay. Now, dua ni awak dah kenal dia dah. Yang ni awak dah kenal. Yang ni neuron deria, yang ni neuron motor, awak dah kenal dah. Okay, moving on. Next, apa ni? Okay, yang ni yang kawan awak tanya, akar-akar tu. Okay, kita ada dua. Kita ada what we call akar dorsal. Okay, perkataan dorsal, lawan dia adalah ventral. Sekejap lagi kita jumpa perkataan ventral. Yang ni formula saya lah. Minta maaf kalau bunyi dia kurang sopan, but this is just how I remember. Dorsal stands for dubur. Kenapa saya kata dorsal itu dubur? Dubur location dia dekat bahagian depan belakang kita, dekat bahagian depan ke belakang kita? Belakang kan? Okay. So dorsal, dia literally means our behind. Faham ke our behind? Jadi kedudukan ganglion apa semua ni, dia sebenarnya adalah bahagian belakang badan kita. So akar pula, why is it called root? Sebab dekat sini sebenarnya dia bukannya satu neuron je. Dekat sini sebenarnya ada beratus-ratus neuron. Jadi kalau kita tengok bawah mikroskop, they look like the root of plants. Diorang nampak macam akar tumbuhan yang bercabang-cabang. That's why we call it as akar. And dorsal refer kepada our behind, bahagian belakang. Kalau tak nak confuse, awak ingat for dubur duduk kat belakang. Boleh faham ke kenapa dipanggil sebagai akar dorsal? Boleh okay. Jadi lawan dia dekat sini, lawan kepada dorsal, our front, bahagian depan, lawan dia adalah ventral. Okay. Jadi ventral ni means our front, bahagian depan. Kenapa disebut akar? Again, sebab dekat sini bukannya kita boleh jumpa satu je neuron. We can find like hundreds of them. And they look like roots of plant. Nampak macam akar pokok bercabang-cabang. That's why kita panggil dia akar. So boleh? Yang tadi duk tanya dekat chat tu, apa maksud akar ventral dengan akar dorsal? Boleh Okay, moving on.
Next, yang ni adalah kita punya neuron geganti lah. Ini neuron geganti. Okay. Now, dekat sini cuba tengok kalaulah contoh soalan suruh labelkan. Cuba baca. Dia kata, badan sel neuron deria yang berkumpul. Cluster of cell body of sensory neuron. Yang ni yang kumpulan singa tadi tu. Tapi nama penuh dia adalah ganglion akar dorsal. Ganglion refer kepada dia kembung. Then awak kena sebut akar dorsal refer to this structure. Boleh So this is the full name. Okay. Jadi kita cuma tinggal lagi 2 sahaja, iaitu jirim kelabu dengan jirim putih. Grey matter and white matter. Lettera US pula. Okay. First of all, cuba tengok dekat bahagian sini. Okay. Ini bahagian warna orange. Tengok dekat bahagian warna putih ya. Nampak tak? Bahagian warna putih, yang ni adalah struktur axon neuron tersebut. Kan? This is axon dia, ekor dia. Betul tak? Jadi, kalau kita tengok struktur neuron, jom kita tengok